Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada hari ini saya nak buat briefing pasal assignment kedua, Principles of Management. Jadi saya dah bagi kepada kamu semua PDF berkenaan dengan assignment yang kedua ni. Jadi sambil saya bercakap ni, bolehlah merujuk kepada assignment tersebut dan juga pada slide yang saya sertakan di dalam video ni lah. Okay, so first kalau kamu tengok dekat assignment tu assignment ni dia merangkumi 10% daripada markah carry mark kamu. Dan assignment ni perlu disiapkan dalam masa seminggu sahaja. So kalau tengok kat situ, date out dia 6 April dan date in dia ialah 13 April. Memandangkan saya bagi kat kamu pun 7 April, jadi kamu perlu hantar pada 14 April, iaitu pada hari Selasa minggu hadapan lah. Okay, so assignment ni dia perlu dibuat dalam bentuk kamu kena type dalam Microsoft Word dan kemudian kena save as PDF lah, macam assignment sebelum ni, sebab tak ada nak kena hantar by hand lah. Okay, okay, assignment ni sebenarnya ialah assignment di mana kamu diminta untuk membuat proposal. Okay, so saya baca instruction dia dulu lah. Okay, college is not a place for academic learning. Besides that, student can have fun by joining any event that can held in the college. Thus, your committee has decided to organize an event in 4 weeks from now. However, you need to make a proposal to get some fund from college management to make this event successful. Therefore, you have been asked to prepare paperwork for one of the events below. Okay, so ada 8 event daripada sini dalam assignment kamu ni. So saya pun dah, sebab pemandangan kita tak boleh nak vote masing-masing, so saya dah decide, saya dah buat pilihan untuk kamu semua. So nanti pada penghujung video ni kita akan tengok grup yang mana akan dapat event apa lah. Dan saya mengekalkan grup yang sama saja, tak ada perubahan pun. Okay, alright. So kalau kita tengok, katalah kamu dah pilih mana-mana event ni, kamu dah dapat mana-mana event ni. Lepas tu soalan seterusnya dia kata, the decision on which event you need to conduct will be based on the drawing lots. Maksudnya buat undian lah. Okay, in your paperwork you should include all the elements below. So sekarang ni saya nak explain pasal elemen-elemen yang perlu ada dalam assignment kamu, dan berserta dengan contoh saya bagi siap supaya kamu tak tersilap buat lah, dan kamu buat seperti mana yang saya nak. Okay, so first dia kata the goal of the event. Okay, what do you want to achieve from this event? So kamu kena provide 3 goal, 3 matlamat yang berbeza, apa yang kamu nak capai daripada event yang kamu nak buat ni lah. So macam dalam contoh yang saya bagi ni ialah macam yang ni dia nak buat student entrepreneurship convention lah. Okay, event ni semua mesti berlangsung dalam college kita lah. Okay, dengan assumption dia berlaku dalam college kita, dan dia akan berlaku 4 minggu dari sekarang, maksudnya 30 hari daripada tarikh hari ni lah. Okay, so untuk soalan pertama, the goal of the event, kamu mesti provide 3 goal, 3 matlamat kenapa kamu nak capai event tersebut lah. Okay, jangan lebih, jangan kurang. Okay, saya nak 3 je. Right, next yang kedua dia kata define the event. Soalan dia define the event. So dia kata explain the background of your event. Okay, so saya nak bagi contoh pasal background event lah. Background event ni ialah tentang event kamu tu sebenarnya buat apa. Kalau macam contoh saya ni, Student Entrepreneurship Convention is a traditional event held annually organized by the Bahagian Pendidikan Tinggi MARA. This convention is intended to inculcate an entrepreneurial culture within the students while encouraging students to be highly competitive before entering the world of work or business. This event will be held based on the detail below. So kita ada latar belakang pasal event ni, dan kita kena bagi tahu 3 benda ni lah. Date, bila akan berlangsung, place, kat mana, dan waktu event tu berlangsung. Alright. Okay, nombor 3, team members and their tasks. Explain the job scope for each members. So untuk soalan yang ketiga ni, kamu kena buat macam table yang saya buat ni lah, macam contoh saya bagi ni. Okay, so
Contoh macam saya bagi ni, Fizo bin Omar. So apa jawatan dia? Project manager. So job description dia apa? Responsible to planning, organizing and monitoring event. Responsible to form a team that will assist in operation behind the scenes to ensure there are no problems will be occur before, during and after the event. Responsible for ensuring that the event stays within budget. So at least kena bagi 3 job description for each position. Okay, maksudnya satu position, satu orang tu kamu kena ada 3 job description. Okay, dan berapa bilangan position yang patut ada? Okay, it depend on event yang kamu buat tapi mesti ada position yang penting macam project manager siapa, okay, setiausaha siapa, bendahari siapa, okay, dan AJK yang terlibat dalam melancarkan lagi event yang bakal kamu nak buat ni So make sure dia AJK yang kamu nak lantik tu dia relevan okay, dan ada job description dia. Satu position akan ada 3 job description. Okay, kemudian money diversification, give description for every item in your budget. Alright, so saya nak kamu buat sebiji macam apa yang saya paparkan kat contoh ni okay, so contoh pertama, food. Okay, food tu kita kena describe untuk apa. So macam saya tulis kat sini, for breakfast, lunch and dinner. So price per unit 13. So quantity 100 orang. So dapat 1,300. Okay, canopy for 2 days. So price per unit 300. Quantity 3. So 900. So dekat item description tu kamu kena tulis benda-benda yang kamu bayar tu mungkin untuk berapa hari punya event ke ataupun digunakan untuk apa ke, mesti ada description. Kalau tak ada description tu maksudnya tak cukup markah kamu tu. Saya tak boleh nak bagi markah yang full sebab tak ada explanation yang menyatakan kenapa kamu perlu menggunakan barang tersebut. Okay, alright. Okay, next. Yang kelima, Gantt chart. Okay, Gantt chart ni ialah show the time frame for each activity before the event started. Okay, Gantt chart ni ialah di mana kamu kena buat jadual Kamu kena buat satu jadual dan dia ada time frame. Okay, saya akan tunjuk contoh dia selepas ni. Okay, dan Gantt chart ni kita jangan letakkan dalam paperwork tu, kita tak ada sebagai lampiran. Tengok macam saya tulis tu, refer to appendix A. Maksudnya dia akan ada helaian khas untuk Gantt chart sahaja. Okay, so Gantt chart yang macam mana yang saya nak buat, saya nak kamu buat. Okay, Gantt chart yang macam ni, saya akan bagi kamu template Kamu tengok kat sini, dia ada daripada hari pertama sampai hari ke-30. Sebab 4 weeks 4 week before event. So ada 30 hari So kalau kamu tengok kat sini, hari pertama job dia ialah kita ada first meeting di mana kita buat planning, organizing, decide who will in charge the position that will be given. So satu hari pertama kita akan buat job meeting yang pertama. Kemudian hari yang kedua sampai keempat kita nak buat book, hall and food. Okay, ni saya bagi contoh 2 je lah, tapi sebenarnya dia akan ada lebih daripada 2. Mungkin ada 10, mungkin ada 15. Okay, depend pada apakah task-task yang perlu kamu siapkan dalam tempoh masa 30 hari ini. Okay, dia mesti orang kata apa, kamu punya task kamu tu, dia punya time frame dia mesti akan cecah sampai hari ke-30. Okay, so kamu kena susun alright, macam ada job seterusnya tu kamu kena susun dia perlu berlaku pada hari apa dan tamat pada hari apa. Okay, so kamu akan decide sendiri apakah task yang perlu diselesaikan sebelum berlangsungnya event. Okay, template Gantt chart ni saya akan bagi sekali nanti. Alright, dan kita seperti mana saya cakap, letakkan dia sebagai helaian khas. Okay, lampiran A, appendix A. Okay, next, soalan yang ke-6, ways to monitoring the process. Explain how you control the event process to make it successful. Okay, sekarang ni monitoring process ni maksudnya ialah apakah
langkah-langkah pemantauan kamu untuk memastikan event ni berjalan dengan lancar, sama ada sebelum ke, semasa ataupun selepas. So macam contoh saya bagi ni, saya kata project manager need to make sure to follow up all jobs that have been assigned to all committee members to avoid any last minute work. Ini contoh saya lah. So kamu jangan guna pakai contoh saya. Okay, di sini kamu kena explain apakah langkah-langkah yang perlu diambil, apakah langkah-langkah pemantauan yang perlu diambil untuk pastikan event kamu berjalan dengan lancar. Okay, soalan yang ketujuh, contingency plan. Contingency plan ni maksudnya adalah plan kecemasan lah. Okay, explain emergency plan that you will make if something unexpected happen. Alright, so kat sini saya minta give 3 points with elaboration. Maksudnya kena bagi huraian lah. Yang monitoring proses tadi pun saya nak 3 points with elaboration. Okay, so contingency plan ni contoh macam saya bagi, actually this event will be held outdoor, but if anything happens such as rain, we will change the location to indoor. That's why we book the hall so that we have backup plan if the weather doesn't allow us to do the event outside. Okay, so ni contingency plan. Right, sekarang ni saya akan bagi template gancat, dan saya juga akan bagi template untuk paperwork ni. Okay, saya nak kamu ikut format seperti mana yang saya bagi dalam template paperwork tu lah. Maksudnya kena ikut font yang sama, kena ikut size font yang sama, kena ikut spacing yang sama, iaitu 1.5. Kamu tak dibenarkan untuk ubah apa-apa langsung lah. Siapa yang ubah dan tak ikut format, okay, saya akan deduct kamu punya markah. Alright, so sekarang ni kita nak tengok kumpulan yang dapat event apa lah. Okay, so ni group and event untuk DIB 3A lah. So kat sini saya dah senaraikan nama ahli kumpulan beserta dengan event yang diorang dapat lah. So kumpulan A, Aizat, Afiq, Azwar, kamu akan buat music competition event. As'auni, Ashikin Rahmat, Raudatus, kamu akan buat event seminar. Atirah, Amar, Khadijah, Hakimah, kamu akan buat event night market. Daniel, May, Zikri, kamu akan buat event community service. Farhan, Adam, Hafizi, kamu akan buat event sports event. Saif, Syafiqah, Adriana, kamu akan buat event cooking. Syafia, Haja, Alina, kamu akan buat event forum. Dan Tamizi, Farah, Dura, kamu akan buat event debate. Okay, next untuk DIB 3B, kumpulan A, Afika, Alia, Sabrina, Asma, kamu akan buat event music competition. Kumpulan B, Aina, Harnis, Danish, Amma, kamu akan buat sports event. Fatini, Fidaus, Izzati, Syuhaila, kamu akan buat community service. Hanan, Yusrina, Adiba, Diana, kamu akan buat event seminar. Luqman, Nazatul, Zarif, Ain, kamu akan buat event forum. Syafiqah, Fatihah, Nadira, Syahira, kamu akan buat event night market lah. Dan untuk DIB 3C, okay, kumpulan A, Alia, Zakirah, Aish, Haikal, kamu akan buat event cooking. Okay, kumpulan B, Hairul, Ikmal, Fatin, Masyita, kamu akan buat event night market. Kumpulan C, Kaidi, Syaza, Sarah, Mahdi, kamu akan buat event community service. Okay, kumpulan D, Adriana, Syakir, Ayash, kamu akan buat event sport event. Dan last sekali, kumpulan E, Syahirah, Sarah, Luqman, Fatin, kamu akan buat event seminar. Okay, right, so kamu boleh dah kena start buat assignment ni. Once kamu dapat, kamu boleh terus je mula. Okay, buat seperti mana yang saya minta. Alright, kalau nak hantar draft pun, saya nak draft yang dah lengkap lah. Okay, maksudnya dah buat semua, terus bagi kepada saya. Saya tak nak macam sebelum ni, yang saya minta pertama tu, seorang hantar by question, dia buat question apa ke tak. Wakil satu orang akan hantar draft yang dah lengkap. Lepas tu saya check, okay, dan saya perbetulkan. So tak nak hantar runcit-runcit lah.
Okay, satu kumpulan, satu draft. Hantar dan saya akan semak Tapi masa seminggu je. Sebab assignment ni memang ringkas je. Okay, dan kita memang tak nak ambil masa yang lama. So seminggu saja. So sila hantar pada 14 hari bulan April sebelum 12 malam, macam hari tu juga Okay. Alright, so saya harap kamu punya urusan untuk buat assignment ni berjalan dengan lancar. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.